الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berdosa, ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah di atas segala perjalanan kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. InsyaAllah ta'ala pertemuan kita pada pagi ini adalah pada membicarakan satu bab yang baru daripada kitab Riyadh As-Salihin, artinya taman orang-orang yang saleh, daripada bab yang ketiga kalau tak silap saya. Bab pertama bab ikhlas, bab kedua bab taubat, dan bab yang ketiga adalah bab sabar. Maka tajuk kita pada hari ini adalah terkait dengan sabar, iaitu boleh dikatakan begini dengan bahasa yang mudahnya, orang yang soleh dia ada sifat sabar. Okey, orang yang soleh dia ada sifat sabar. Dan hadirin yang saya kasih sekalian, sifat sabar ni dia adalah sifat yang sukar sebenarnya. Sabar ni sukar untuk dilaksanakan, senang untuk diucapkan. Sebab apa? Sebab sabar ini dia melawan dengan keinginan dirinya, atau melawan gelojak kemarahannya, atau dia melawan tolakan nafsunya. Maka pada saat itu, itulah yang lebih susah dan lebih sukar. Cuba tuan-tuan lihat bagaimana kisah Allah Ta'ala sebut tentang golongan orang-orang yang sabar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya Allah Azza wa Jalla menyebut tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam, tuan-tuan boleh baca di dalam Al-Quran Al-Karim kisah yang dicatatkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ayyub. Antaranya disebutkan, okey, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika mana Ayyub alaihi salam pernah berdoa dan menyeru Tuhannya dengan mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah, aku sesungguhnya telah tertimpa dengan kemudaratan, iaitu sakit. Berapa lama dia sakit? Haji Mahfuz, berapa lama dia sakit? 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Berapa tahun dia? 90 tahun. 10 tahun. Okey, lebih kurang itulah Haji Mahfuz semua, 10 belasan tahun dia sakit. Tetapi tuan-tuan tengok doa yang dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku tertimpa kemudaratan. Lepas tu, dan dia bukan kata sembuhkanlah aku dah. Dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah Allah yang maha kasihan dan maha penyayang terhadap hamba-Nya. Dia tak kata, ya Allah, aku tertimpa mudarat, sembuhkanlah aku dah. Dia tak sebut begitu. Dia kata, ya Allah, tertimpa aku akan kemudaratan, maka engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang terhadapku. Dah, benar itu. Kenapa disebut begitu? Dikatakan oleh para ulama bahawa Nabi Ayyub ini memiliki adab yang tinggi kepada Allah. Dia malu sangat kalau dia minta Allah sembuhkan penyakitnya. Sebab apa? Sebab dia telah sihat lebih lama daripada itu.
Maksudnya dia dah pernah sehat, katalah 30 tahun sehat. Sakit 15 tahun. Dia kata sehat 30 tahun, sakit 15 tahun, tapi takkan nak minta sembuh lah. Dia malu nak minta itu. Lalu dia cuma mengadu je, ya Allah, aku tertipu mudarat, engkau maha penyayang. Dah bas. Dia malu nak minta begitu. Walaupun tak salah minta kepada Allah kesembuhan, tapi inilah yang dikatakan adabnya seorang Nabi dalam melihat pemberian Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita demam 3 hari, apa cerita? Mengeluh kat Facebook, mengeluh kat Instagram, mengeluh kat WhatsApp, nak Facebook ni. Baru 3 hari sakit gigi. Jadi tuan-tuan, maksudnya itu yang perlu diamati. Maknanya Nabi Ayub sabar dalam menerima musibah. Tuan-tuan tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nuh ke Lut? Nuh. Berdakwah 950 tahun. Dan dia sabar dalam dakwahnya walaupun mendapat kecaman. Tuan-tuan tengok yang seterusnya. Ini contoh sabar. Sabar ni ada sabar atas musibah macam Nabi Ayub. Ada sabar dalam melakukan kebaikan macam Nabi Allah Nuh buat taat. Dan ada yang ketiga, sabar dalam melaksanakan keinginan ataupun nafsu yang jahat. Kisah ni kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, saat Nabi Yusuf berada di dalam istana, waktu itu dia muda tang-tang punya muda, ting-ting, mana muda, betul-betul muda. Muda pemuda. Kemudian berada dalam istana yang pada saat dia ada itu, dia dah besar, wajahnya pun dah handsome, tuan-tuan. Berada di satu tempat hanya dia sahaja dengan puteri raja ataupun pemaisuri raja. Pemaisuri raja ni pula tuan-tuan, kalau sebut pemaisuri tuan-tuan, dia tidak huduh lah maknanya. Dia mesti make upnya mahal-mahal, SK2 ke, Mary Kay ke, kan? Macam tu lah tuan-tuan. Maknanya kalau sebut pemaisuri ni mesti mahal-mahal. Maknanya cantik juga. Lepas tu ada kedudukan pula. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS, kalau tuan-tuan ikut cerita dia, dia pernah dihumbankan ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya. Betul? Dia sabar tak kena itu? Sabar. Maknanya dia dah abang dibawa macam tu sampai dibawa lari. Tetapi ada kesabaran kedua yang lebih dahsyat daripada yang pertama, iaitu kesabarannya saat digoda oleh pemaisuri yang cantik, ada kedudukan, dia pula muda. Tuan-tuan, orang muda dengan orang tua ni lain. Jangan nampak Haji. Orang muda, orang tua lain. Orang muda dia tak pernah ada pengalaman berkahwin. Berbeza dengan orang tua. Maka orang muda keinginannya lebih kuat daripada orang tua. Begitu Nabi Yusuf AS muda. Kemudian dia berada dalam tempat yang secure, selamat. Selamat apa? Dalam istana Maisuri. Kemudian dia berdua je. Kemudian dia tidak berada di negeri dan negara tempat dia asal. Kalau kita orang Taman Meru, tuan-tuan, buat masalah dekat Taman Meru, malu. Jadi kalau buat kat sini, tak payah buat lah no. Nanti kan orang taman tahu pula Haji Mahfuz dah lah pergi kuliah setiap hari. Lepas tu kacau pula orang, kan? Tuan-tuan. Jadi dia malu, dia tak buat. Nabi Yusuf bukan berada dalam negerinya. Dia daripada Palestin, dia duduk dekat Mesir. Maknanya orang kampung tak tahu cerita apa pun. Abangnya pun tak tahu, Nabi Yaakob pun tak tahu cerita apa. Tetapi tuan-tuan tengok, Nabi Yusuf saat berada dalam situasi yang genting itu, dia memilih untuk dipenjarakan pun tak apa, asalkan tidak cerita. Dan dia berjaya sabar di atas keinginan itu. Tuan-tuan, ni bentuk sabar yang kita boleh faham dia. Sabar di atas musibah, sabar melakukan kebaikan, dan yang ketiganya adalah sabar macam Nabi Yusuf AS dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu yang lebih dahsyat. Masa sabar kali pertama Nabi Yusuf dibalik oleh atau ditinggalkan oleh abangnya, saat waktu tu dia tak ada pilihan. Masa kali yang kedua ni dia ada pilihan, betul tak? Ada pilihan nak buat ke tak buat. Betul? Masa dekat istana tu dia ada pilihan nak buat ke tak buat.
tetapi memilih untuk tidak buat. Maka hadirin semua, ini pelajaran besar untuk kita semua tuan-tuan, untuk saya sendirilah tuan-tuan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, tetapi kita bermohon kepada Allah sabar. Jadi sabar itu ada 3, sabar buat taat, sabar tinggal maksiat, dan sabar di atas musibah. Okey, atas musibah. Semua kita tengok bersama hadis yang ada tertera di kaca TV tuan-tuan. Baik. Tengok yang atas tu dulu, Pak Haji. Tengok yang ni dulu. Yang bawah ni. Ikut susunan yang saya buat. Yang atas tu. Terang lagi terang. Wa an Atha bin Abi Rabah. Wa an Atha bin Abi Rabah. Gitu. Ya. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Daripada Atha bin Abi Rabah telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Maknanya apa? Ibnu Abbas ceritakan kepada Atha bin Abi Rabah. Boleh faham? Ibnu Abbas ceritakan kisah ini kepada Atha bin Abi Rabah. Katanya apa? Hendak tak aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita di kalangan ahli syurga. Tengok tuan. Wanita ni masih hidup lagi zaman Nabi, zaman sahabat. Sahabat cakaplah ni perempuan ni, yang ahli syurga ni. Pasal apa? Nabi pernah sebut dia masuk syurga. Okey. Tuan-tuan tengok perempuan tu macam mana? Qultu bala, aku nak tengok mana perempuan di kalangan ahli syurga. Hadhil mar'atu sauda. Ni perempuan hitam ni. Maknanya gelap rupanya, tapi ahli syurga. Tuan-tuan jangan main-main. Jadi jangan nilai syurga neraka orang dekat kulit tuan-tuan. Ya. Jangan nilai syurga neraka orang dekat. Dikatakan isteri kepada Abu Lahab. Tuan, cantik bukan main, putih melepak. Tetapi begitulah perakhirannya. Maka dia punya kiranya bukan kulitnya warna apa, bukan saiz badannya warna apa. Warna apa pula? Saiz badannya besar ataupun kecil. Yang paling penting adalah pada ketakwaan dan keimanan yang tersemat di dalam hati dan jiwanya. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Adapun penjagaan badan tak ada masalah lah, nak buat, nak jaga bagi sihat, itu semuanya dituntut nak jaga. Cuma kita nak kata apa? Jangan menentukan manusia itu di mana hanya dengan kepada rupa wajahnya. Kamu ni tengok muka gelap dia mesti ahli neraka. Jangan. Nanti dulu. Dalam hadis disebut apa? Hadhil mar'atu sauda. Ini wanita yang gelap. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, inni usra, wahai Rasulullah, aku ini kadang-kadang hilang kawalan. Maknanya apa? Macam sawan, macam itulah. Ataupun macam histeria, macam itulah maknanya hilang. Tiba-tiba jadi macam tu, ada penyakit. Aku ditimpa penyakit aku ni kadang-kadang tiba-tiba jadi tak keruan keadaan aku. Wa inni atakashaf. Dan aku yang aku risaukan ya Rasulullah, kalau aku dalam keadaan apa bahasanya? Sawan, bukan sawan, histeria. Tak sedar tu lah. Jadi agresif gitu kan. Dia kata kalau aku jadi begitu, wa ana atakashaf, nanti tersingkap-singkap aurat aku. Dia nak zaman dulu kan pakai jubah. Jadi bila berjadi macam tu, tersingkaplah tudungnya, agaknya terbuka, apa dan sebagainya. Jadi dia tak nak macam tu. Dijumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah fad'ullah li, doakanlah, mintakan kepada Allah untukku. Apa dia? Untuk aku sembuh. Sebab apa? Nanti kalau datang lagi penyakit sawan tu, nanti terbuka lagi aurat aku. Aku tak nak macam tu. Nah, lalu Nabi kata apa? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar,
Kalau kamu nak, kalau nak pilihan. Kalau kamu nak, kamu bersabar di atas ujian ini sedikit, kemudian engkau akan dapat syurga. Tapi tengok juga, kalau kamu nak sembuh, aku boleh doakan kesembuhan juga. Faham tak? Jadi di sini maknanya apa? Harus bagi orang yang sakit untuk berubat. Sebab Nabi bagi dua pilihan. Kalau berubat itu tidak boleh, maka Nabi tak bagi, Nabi satu je, sabar tidak. Tak, Nabi kata apa? Kalau kamu nak pilih untuk sabar, dan engkau akan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau engkau pilih untuk sembuh, aku boleh mendoakan kesembuhan itu. Boleh juga, harus juga. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Boleh faham tak? Okey. Cuma Nabi tak beritahu hal keadaan dia itu mungkin kesalahan ataupun bukan sakit yang dialami itu menjadi sebab kafarah kepada dia dan menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tapi Nabi kata kalau nak sembuh juga pun aku boleh doakan supaya Allah bagi kesembuhan kepada kamu. Wa in syi'ti da'awtullaha an yu'afiyaki. Qalat asbir. Ya tuan, dia pilih apa? Kalau kita sakit lutut, dan majoriti sakit lutut lah di depan saya. Sakit lutut susah nak berjalan. Saya nak sebut tuan-tuan, dalam Islam kita tidak dihalang untuk berubat. Ubat dibenarkan, rawatan dibenarkan, hukumnya harus, bahkan boleh sampai ke batang sunat untuk dibuat. Itu asas yang perlu kita faham. Cuma kalau dah berubat tak sembuh, okey, maka sakit itu kita redha dengan apa yang kita alami, maka ianya menjadi kafarah atau menjadi pahala kepada kita. Itu maksudnya. Jadi orang ini tuan-tuan, dia kata kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih untuk sabarlah. Okey, dia ada satu doa afiat, satu doa sabar. Aku pilih untuk sabarlah. Aku pilih untuk terus bersabar. Okey, asbir. Qalat fa inni atakashafu. Tapi ya Rasulullah, yang sabar sakit tu aku boleh sabar, boleh tahan. Tapi yang aku tak boleh tahan adalah auratku terbuka. Itu je. Maknanya kalau datang lagi penyakit tu, sawan tu datang lagi, yang tu aku boleh tahan, tak apa, boleh sabar. Tapi yang aku tak boleh tahan kalau saat penyakit itu datang, auratku terbuka. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Fad'ullaha alla atakashafu fada'ala. Jadi dia minta ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan satu je, doakan supaya aurat tak terbuka. Yang sembuh tak sembuh tak apa. Tuan-tuan, Nabi pun doakan untuknya itu. Maka orang ini, tuan-tuan, disebutkan adalah seorang di kalangan ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Poinnya apa? Poinnya adalah wanita ini asbir, dia kata, aku sanggup bersabar terus dengan kesakitan ini. Tuan-tuan, jadi di sini namanya apa? Sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah atau sabar di atas penyakit. Dan pastinya di kalangan kita ni tuan-tuan, depan saya lah tuan-tuan, majoritinya, dan saya pun termasuk, tidak sunyi daripada sakit yang kita alami. Okey, sakit kaki ke, sakit tulang belakang ke, yang paling berbahaya sakit hati yang tak pernah sembuh. Itu paling bahaya sekali. Hadirin yang saya kasih sekalian, jadi sakit, sabar di atas musibah. Wanita ini mengambil jalan asbir, aku sanggup bersabar. Dan Nabi mendoakan dia mendapat syurga. Kenapa sabar itu juga? Kerana dia bersabar. Dengan kesabarannya tadi, dia dapat pahala sabar. Dengan sabar atas penyakit ini, dosa dia dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada satu hadis, kita tengok di bawah itu. Okey, kita tengok di bawah itu. Hadis yang ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan adalah sahih. Baik. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah di bawah. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. Sebab ada dua orang sahabat yang riwayatkan hadis ini. Satu Abu Sa'id, satu Abu Hurairah. Radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim mugma ma yusibul muslima ما يصيب المسلم من نصب ولا حزن ولا أذى ولا غم
hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda. Tengok tuan-tuan, Nabi kita apa? Tidak ada suatu pun yang tertimpa kepada seorang muslim min nasabin, daripada kelelahan atau kecelakaan. Maknanya kelelahan, benda yang menjadikan dia penat. Okey, tertimpa dia dengan perkara itu, kecelakaan. Min nasabin wala wasabin, ataupun kemelaratan. Okey, haus sama cari makanan, kedai semua tak buka, contohnya kemelaratan. Wala huzni wala hammin, dan ataupun dia tertimpa dengan gundah gulana. Gundah gulana ni apa, Haji Bagus? Jadi tak senang hati. Jadi tertimpa kat dia macam tu. Tapi tuan-tuan, perkataan hammin ini biasanya digunakan pada benda yang ke depan. Maknanya gundah gulana pada benda yang ke depan. Ke depan ni maknanya besok ni anak aku ni jadi apa lagi, sedih dia fikir, besok ni cucu aku ni kan macam mana. Dia jadi gundah gulana. Okey, wasabin. Ataupun dia menjadi risau atau gundah gulana akibat ataupun kerana daripada apa dia? Wala hammin. Hammin itu kan yang kadang-kadang dia rasa benda tu tak tahu puncanya apa. Maknanya punca dia tu tak tahu apa. Punca, maknanya punca, kenapa tiba-tiba sedih. Wala huznin, ataupun kerana dia sedih. Maknanya orang Islam kalau tertimpa kesedihan, dia sedih. Sedih dengan apa juga kesedihan lah. Okey, berlaku apa juga kesedihan kepadanya. Dan biasanya disebutkan huznin dalam bahasa Arab adalah pada kesedihan benda yang telah lalu dan luput. Maknanya benda yang terlepas. Okey, contohnya tayar pancit. Macam hari ni saya datang naik Grab sebab ada satu kereta rosak. Contohnya, sedih tidaklah sedih tuan-tuan. Kita orang lelaki nak sedih apa naik Grab tuan-tuan, kan? Maksudnya tak ada masalah pun itu, tuan-tuan. Contohnya, jadi wala huznin, ataupun sedih pada perkara yang terluput di belakang. Terluput maknanya yang kita kenangkan ini kereta rosak ke, kita terkenangkan atap rumah bocor ke, kita terkenangkan itu dan ini. Benda yang lalu kemudian kita rasa sedih dengannya. Okey, ataupun kehilangan orang yang disayangi ke, maka itu namanya huznun, sedih. Sedih memikirkan itu. Okey. Jadi dia tak tahu kadang-kadang puncanya apa, gundah gulana. Huznun, sedih. Okey. Nabi kata apa? Tidaklah berlaku kepada orang Islam daripada benda-benda ini, kepenatan, kecelakaan, atau sedih, atau gundah gulana, wala azab, ataupun sakit-sakit yang dialaminya. Sakit apa tuan? Sakit tekuk, sakit belakang, okey, tulang belakang tak tegak, contohnya. Okey, sakit duduk lama sangat dalam kuliah, contohnya. Kan? Okey, apa pun yang dialaminya, sakit tangannya, lengung, kena gigit lipan, kena gigit tabuan dan sebagainya. Katanya wala azab, wala ghammin. Okey, ataupun suatu kemurungan yang berlaku dia macam jadi itu berlaku tuan-tuan, dan itu tu bukan dia nak buat, tapi itu jadi perasaannya ataupun psikologinya atau jiwanya. Jadi begitu. Hatta syaukah, sampailah kepada duri yang tercucuk pada badannya. Tengah-tengah jahit baju, sedih, dia teringat cucu tak balik-balik, PKP ni tercucuk, aduh sakitnya. Contohnya begitu. Keluar daripada Masjid Al-Muttaqin, nak pakai kasut jenama Hush Puppies, tuan-tuan. Hilang sebelah. Begitu. Ataupun saat nak masuk ke dalam kereta, tutup pintu kereta, tercepit jari, Allah sakitnya, pedih kan. Okey. Syauka, masuk kereta orang ekor lalu tarik-tarik tu cepat. Contoh. Kena jarinya pada pintu.
Katanya hatta syaukah, sampailah kepada duri ataupun jarum yang tercucuk padanya. Yushakuha, yang tercucuk baginya sedih, duka cita, kemurungan, duri yang tercucuk, penyakit yang tertimpa. Kata Nabi apa dia? Illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan semua yang tertimpa kepada orang beriman itu akan menjadi kafarah kepada dosa-dosanya. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya sabar. Sabar ni maknanya apa? Masa kena tu sabar. Bukan dah keluar hospital baru sabar je lah aku. Faham tak? Dah, bukan itu. Masa kena tu sabar. Masa tercucuk tu, ya Allah, subhanallah, sakitnya Allah, cabut Allah. Jadi dalam hati, ya Allah, dia mudah-mudahan kafarah lah dosa. Begitu kan? Tercepit jari Allah, teman-teman. Aduh ya Allah. Ya, bunyi aduh tu tak boleh aduh kan? Atau ya Allah sakitnya gitu kan. Dia diam seorang je lah. Tapi kalau dia terus mengeluh atau menunjukkan pemberontakannya terhadap takdir itu, maka dah tak sabar dah. Faham kan? Dia kata celaka punya pintu. Nampak? Celaka punya pintu, aku beli kamu mahal-mahal, kamu cepit aku balik semua. Tengok. Ini siapa yang main-main tabur jarum kat sini ni? Tengok tu lah. Dia berontak balik dari itu. Yang tu dah tak sabar dah, tuan-tuan. Okey, tak sabar dah. Yang tu lepas 3 hari dia kata, aku ni sabar je lah dengan yang dulu. Tak ada. Itu tak kira sabar lagi dah. Sabar indas sudmatil ula dalam hadis pun. Yang dikatakan sabar itu dengan sabar saat mula-mula kena. Yang tu baru dikira sabar. Kalau lepas minggu, itu tak kira sabar. Okey. Kalau tak sakit berpanjang, masa datang rasa tu, ya Allah, begitu. Maknanya jadi tenang, okey. Tapi dia jangan jadi, ya Allah, kenapa mesti aku? Gitu. Okey, dalam drama tu macam tu kan. Ini drama selalu kan. Kenapa mesti saya kan? Baik. Hadirin semua, tengok tuan-tuan, kalau itu berlaku, Nabi sebut apa? Ia menjadi kafarah kepada dosa-dosanya. Sampaikan nanti bila dia mati, dia tengok banyak kesalahan yang dia buat tak ada. Tak ada dulu macam pernah. Itu tak ada. Yang dulu tu macam pernah buat ini, mana tak ada. Semuanya telah dikafarahkan dengan sebab sabarnya ia. Mana? Sampaikan orang yang sehat pada waktu itu di akhirat, dia kata kalaulah dulu diuji macam orang sakit. Tengok. Tapi kita bukan boleh minta sakit. Jangan minta sakit. Sakit jangan minta. Kita minta kepada Allah kebaikan, kesehatan, hidup yang baik, jiwa yang tenang, rezeki yang baik. Cuma kalau ia berlaku, faham tak? Kalau ia berlaku, kita ada pilihan apa? Tidak ada pilihan melainkan redha dan juga sabar. Dengan itu dapat pahala. Betul? Baik. Sabar ini juga tuan-tuan dalam makna menahan kemarahan. Itu sabar juga. Yang tadi sakit, ini sabar menahan kemarahan. Kan? Kadang-kadang kita pergi beli barang, kan? Kita beli barang, orang yang tukang jual ni kadang-kadang dia perli-perli gitu pula, kan? Akhir siapa lah tuan-tuan? Pergi kedai makan, pun orang beli. Jalan, datang kedai mahal-mahal minum air teh kosong aja, kata. Contohnya, tuan-tuan, kalau kita nak marah, kita boleh marah. Okey, ataupun apa, kita orang kata, tuan-tuan, sabar daripada kita keluarkan hamburan itu pun namanya sabar. Sabar daripada kita hamburkan kemarahan itu pun sabar. Macam saya semalam nak beli kambing perap. Saya kata ini kambing ni ada sos perapnya sekali ke? Dia kata perap tu perap dia tak ada sos. Sabar ya tuan-tuan. Dekat kedai Ramli Gunung Semangga tu. Saya daripada Kedah semalam. Kan singgah makan burger kat situ kan. Jadi masa beli tu, ya, kalau lah dia kata baik-baik, dia kata perap tu perap je bang. Mana ni kambing perap dah lah tuan. Jadi ayat dia pasal dari kawan sebelah dia tu kan. Kan dia cakap.
Jadi kita kalau lah tuan-tuan, kalau kita nak cakap kita orang muda dia orang tua kan tuan-tuan. Kalau kita orang muda dengan jiwa muda dia pendekar pula lagi kan, jauh pula lagi kan, boleh. Tapi aku kata tak apalah, sabarlah pakcik ni kan. Sabar je lah tuan-tuan. Contohnya begitu. Terkadang kita boleh menghamburkan kata marah kepada seorang, tapi kita tahankan, dan tahan itu bukan senang tuan-tuan. Lagi kalau kita boleh keluarkan saat kita lebih tinggi daripada orang tu, lagilah senang. Kita bos, dia staff. Nampak? Kita suami, dia isteri contohnya. Kita bapa, dia anak contohnya. Lagi senang untuk kita hamburkan. Maka pada saat itu kalau dia mampu menahannya, maka dia ada orang yang sabar. Sabar ni tuan-tuan, dia punya pahala unlimited. Sebab susah. Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan cukupkan ganjaran pahala orang yang sabar dengan ganjaran tanpa ada hitungan dan hisabnya. Allahu Akbar. Belum habis lagi je. Sabar je. Silakan. Orang tak nak apa. Bukan kisah nanti ke? Nanti hati dulu. Dan nanti ke? Kita tak lepas hati dulu. Mana lah? Tonton, sabar ini amalan hati sebenarnya. Sabar ini amalan hati. Sabar amalan hati. Cuma tindakan sabar itu pada anggota. Sabar itu sebenarnya adalah amalan hati. Okey, tonton, masa nak habis kita terus pergi kepada kita punya hadis yang ketiga insya-Allah. Baik, hadis ini hadis yang terakhir pada membicarakan tentang kesabaran anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya terhadap, tengok kisahnya. Wa an Anas radhiyallahu an, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha, dan adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, okey, menjelang kewafatannya, maka pada saat itu tuan-tuan, Nabi berada dalam keadaan yang istilah kita apa? Istilah kita mengerang kesakitan. Maknanya sakitnya macam tu kan. Maknanya kalau orang sakit tu, Haji, macam mana Haji kalau nak berjalan naik jalan kaki, bangun tidur kan, begitu kan. Tapi bukan aduh tu, aduh dia tak redha dah. Dia aduh tu mengenang kan, aduh kepasnya kaki. Contohnya tuan-tuan. Maknanya dia Nabi tuan-tuan saat bersakitnya semakin berat dan semakin berat, yataghashsha. Yataghashsha macam tu, mungkin adalah bunyi sakit tu bunyi gitu. Yataghashsha. Faqalat Fatimah, berkata anak dan putrinya Fatimah, dia tengok ayah dia sakit sangat, demam yang panas sangat. Dia kata, wa karba abah, alangkah sakitnya wahai ayah. Mai Nabi dalam keadaan sakit, anaknya pun mengatakan, ayah, sakitnya ayah, tengok begitu. Faqala laha, maka berkata kepadanya, kepada anaknya itu, laisa ala abiki karb, wahai Fatimah, jangan kamu risau, selepas hari ini ayah kamu tak sakit lagi dah. Faham maknanya apa? Hari itu sakit. Nabi kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, lepas hari ini ayah kamu tak sakit lagi dah. Ini je sakit ni. Tuan-tuan, sakit nak menghadap kepada kemaut. Tuan-tuan bayangkan, itu tu Nabi, afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk, ahsanun nasi, sebaik-baik manusia, akramul anbiya, semulia-mulia manusia di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi ketika saat nak wafat, sakit. Kita tuan-tuan agak-agak je. Tuan-tuan, okey, menjelang-jelang mati ni agak-agak agak sakit je. Itu Nabi tuan-tuan, Nabi dan Rasul. Juga Nabi, anak dia sampai kata, ya Allah siannya tengok ayah. Macam tu lah tuan-tuan, lebih kurang bahasanya. Maknanya kalau Fatimah tengok ayahnya kesian, maknanya sakit lah tuan-tuan. Itu Nabi. Maka dengan itu tuan-tuan, kita perlu selami dan amati dan fahami dengan baik tentang kita lah tuan-tuan, kita dan saya semua, iaitu apa yang dipanggil sebagai sakaratil maut, iaitu kesakitan saat nyawa nak terkeluar daripada tubuh.
Sebab itu ada orang yang memilih untuk dia mati sebagai syuhada. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa sakaratul maut yang sakit. Kenapa? Dia sampai je bom tu ataupun masuk je peluru, yang tu je dia rasa terus dia hilang. Dia hilang tu maknanya nyawa tak ada, depan dia sakit lagi. Faham tak? Kita nampak, tak sakit kena tembak dah. Masuk je peluru tu, mati tu dia tak rasa apa dah. Hancur. Macam bom kena tu, habis terus. Dia hancur terus. Diri dia tak ada dah terus. Faham tak? Berbanding dengan orang mengerang kesakitan dia. Okey. Saya baca kisah tentang seorang mujahid yang terkenal. Minta maaf, saya sebut nama mujahid ni bukan makna mana-mana menteri yang lepas tak tuan. Okey, ini maksud mujahid orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadirin semua yang lalu biarlah berlalu tuan. Baik, hadirin semua, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik. Seorang mujahid terkenal bernama Syekh Nizar Rayyan. Syekh Nizar Rayyan. Syekh Nizar Rayyan ni, tuan, Syekh Nizar Rayyan ni dia adalah seorang aktivis jihad yang sangat terkenal di Gaza, Palestin. Dia meninggal bukan lama, baru juga, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu. Syekh Nizar Rayyan ni, tuan-tuan tengok Google pun ada muka dia. Mukanya Masya Allah jernih sekali. Syekh Nizar Rayyan, tuan-tuan, antara ikon dan tokoh mujahidin di Gaza. Beliau memiliki 4 orang isteri. Okey, tuan-tuan, Gaza macam tu, tuan-tuan, subur semua. Kemudian ada anak yang ramai. Rumah dia dibina satu bangunan, maksudnya satu bangunan. Setiap tingkat tu isterinya lah duduk di situ. Maknanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mungkin ada tingkat untuk anak. Macam tu lah. Maknanya satu imarah, satu bangunan tu, keluarganya semua kat situ. Faham? Keluarga isteri yang bapak semuanya di situ. Kat Malaysia mungkin tak dibuat dah, tuan-tuan. Agaknya takut piuk daripada atas jatuh ke bawah. Peluru daripada bawah naik ke atas. Tapi nak cerita, tuan-tuan, nak ceritanya macam mana politik rumah tangga. Syekh Nizar Rayyan seorang yang hebat, tuan-tuan. Beliau duduk satu bangunan itu, keempat-empat isterinya di situ, anak-anaknya pun ada yang tinggal di situ. Anak yang isteri itu duduk di situlah. Ada anak yang luar daripada bangunan itu duduk. Satu hari beliau kumpulkan semua isterinya di satu tempat, 4 orang tu. Dan anak-anaknya ada di rumah masing-masing, di rumah ataupun di rumah dia duduk. Dan mungkin waktu itu majlis taklim dia untuk isteri dia, atau tak begitulah Haji Mahfuz. Okey, anak-anak dia ada majlis taklim. Ini dia tinggal terus dah dia gitu kan. Ini ada yang semua. Saya bukan cakap haji, takut benar haji sama haji. Haji, tuan-tuan. Tuan-tuan, saat dia dikumpulkan isterinya mungkin pada hari Jumaat waktu itu untuk mungkin ada wasiat, ada bayan ke, ada taklim ke pada waktu itu kan dikumpulkan. Waktu tu keluar siren di Gaza menyatakan bahawa Yahudi nak melepaskan tembakan kepada Gaza. Okey, semua pergi menyembunyikan diri masing-masing. Tentang Syekh Nizar Rayyan pada waktu itu dalam keadaan dia berada di rumahnya pada waktu itu, dan memang sebenarnya tembakan peluru yang datang daripada helikopter memang menyasarkan rumah dia. Memang menyasarkan rumah dia. Tuan-tuan, lalu tembakan peluru dilepaskan, tuan-tuan, meletup rumahnya, dia syahid, isterinya 4 syahid, anaknya ramai syahid dalam satu bangunan, semuanya habis. Nak cerita je, tuan-tuan, macam tu dia tembak, sekali tembak habis terus. Maksudnya dia tak ada rasa sakit berbanding dengan mengenai kesakitan. Inilah Syekh Nizar Rayyan, seorang yang sangat hebat dalam bidang jihad, dan akhirnya beliau mati sebagai syuhada. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dalam bukan dia seorang, semua keluarganya mati serentak dalam satu keadaan, dalam satu tempat. Kerana itu adalah syuhada. Meninggal tak lama daripada kita, lebih kurang beberapa tahun yang lalu saja. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, maka saat Nabi SAW nak wafat dan meninggal dunia, anak Nabi Sayyidatuna Fatimah melihat ayahnya dalam keadaan yang sangat sakit. Lalu Nabi pun mengatakan kepadanya, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi kesakitan bagi ayahmu selepas ini. Kemudian katanya, falamma mata, ketika mana Nabi telah pun wafat. Ini menunjukkan Nabi sabar dan tabah dalam menghadapi perkara itu. Qalat ya abata ajaba rabban da'ah, ya abata man jannatul firdausi ma'wah, ya abata ila jibril na'nah. Dan bila dia tengok ayahnya setelah pun meninggal dunia ataupun wafat, lalu kata kepada ayahnya, wahai ayah, telah memenuhi panggilan Tuhan,
ayahku telah pergi kepada Firdaus A'la yang tinggi sebagai tempat tinggalnya. Ayahku telah bersama dengan Jibril, kami memberitakan akan kewafatannya. Maka ketika mana Nabi SAW diuruskan pengebumiannya, masuk ke dalam kubur tuan-tuan, maka pada saat dan waktu itu, maka Fatimah pun mengatakan, waktu itu tuan-tuan, Anas dia kampus tanah tu, maknanya kan Nabi dah dimasukkan. Fatimah sedih tengok ayahnya dikebumikan, ditambur tanah, tambur tanah. Jadi bila tanah ni dah kampus, akhir sekali buat apa? Mampatkan kan? Gitu kan? Entah, mampatkan. Saat dibuat begitu, Fatimah tengok, dia kata, ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah SAW. Wahai Anas, kamu ni tergamak sangatkah kamu menimbuskan tanah atau meratakannya di atas jasad Rasulullah SAW. Maknanya dia masih, bukan masih tak terima tak, maknanya masih sedih sangat sampai tengok sahabat tu duduk tanah. Dia kata, kamu ni sanggupkah melihat tanah itu dipadatkan atau ditimbuskan ke atas jasad Rasulullah SAW? Apa maknanya di sini? Maknanya apa? Iaitu pertama, Nabi kita sabar di atas sakit terakhir sebelum wafat. Dan yang kedua, dan itu mungkin adalah satu darjat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan yang keduanya, bagaimana Sayyidatuna Fatimah, seorang wanita dan seorang anak perempuan kepada Rasul yang mulia, yang dia seorang je tinggal selepas Nabi hidup, dan sebelum Nabi wafat dia seorang je tinggal. Maka dia juga berada dalam situasi yang boleh kita katakan sangat-sangat sedih terhadap kematian bapanya yang sangat disayangi dan dicintainya ini. Maka tuan-tuan, begitulah kita dalam kehidupan ini. Ada benda yang kita suka berlaku dan ada juga benda yang kita tak suka berlaku. Okey, suka berlaku pun jadi, tak suka berlaku pun jadi. Maka yang perlu kita sama-sama, saya pun nak kena ingatkan adalah apa dia? Iaitu untuk menghiasi dan mempersiapkan diri kita dengan sabar. Lawan kepada sabar adalah keluh kesah dan tidak sabar. Okey, maknanya kita hadapi tetap hujan itu, tapi kita hadapi dengan cuba untuk merungkaikan masalah. Bukan kita jadi maknanya jadi tak keruan hal keadaan kita. Jangan begitu. Itu bukan sifat orang beriman. Tuan-tuan buka nanti dalam Quran, kalau sempatlah, kalau rajin, Allah sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Kan? Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Kalau dia mendapat kejahatan, dia akan jadi resah, menjadi gelisah. Dan kalau dia mendapat kesenangan, dia akan jadi kedekut pula. Illal musalli, kecuali orang yang sembahyang. Maknanya apa? Orang yang dapat hiaskan dirinya dengan sabar adalah orang yang memelihara salat dan sembahyangnya. Quran sebut begitu. Orang kalau sembahyang, tuan-tuan, maknanya imannya ada dengan salat, maka dia tidak akan menjadi keluh kesah. Okay? Saat apa jua pun cobaan tertimpa ke atas dirinya. Itu bukan bermakna kita tak selesaikan masalah. Ada masalah, selesaikan, hadapi, tempuhi. Okey, anak kita muda lagi, tiba-tiba datang membina, Allahu Akbar, macam mana nak buat ni? Nanti sabar dulu, jangan besar. Hadapi dia, fikir teknikal yang terbaik, buat cara yang terbaik. Orang tu pula push, nak juga. Macam mana? Susah kita. Dan macam-macam manusia punya ujian ni, macam-macam ada. Okay, jadi apa yang paling penting adalah kita hadapi ujian itu, jangan mundur ke belakang. Kalau tuan-tuan kata, tak nak hadapi, bahaya. Kerana kita akan hadapi ujian lain pula. Sebab tabiat hidup di dunia pasti ada ujian. Jadi kalau terjumpa satu ujian, tempuh ujian itu. Dan tempuh dengan jiwa yang besar dan dengan hati yang sabar. Lepas satu, nanti kita akan ada kesenangan pula. Nanti ada ujian yang lain, tempuhi, tuan-tuan. Jangan mundur ke belakang. Okey? Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baru buka soalan.
Soalan ada soalan? Muslimat ada soalan? Surah apa tadi ayat? Surah Al-Ma'arij ayat 19. Ma'arij. Tak pernah dengar Al-Ma'arij? Surah Al-Ma'arij. Surah yang ke-70. Tak ada soalan lah. Muslimat, muslimin tak ada soalan. Baik, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah taala. Tuan-tuan, saya ada sedikit hajat lah kat tuan-tuan ni. Saya punya pusat pengajian 2 hari lepas hujan, jadi atap tu runtuh sedikit sebahagiannya. Kod-kod siapa tuan-tuan yang ada ingin berinfak untuk kita baiki atap siling pusat pengajian saya, jadi tuan-tuan bolehlah. Saya rasa ada kotak air kosong belakang tu, tuan-tuan masukkan kat situ lah. Mudah-mudahan dapat membantu. Kalau ada lebih, kita gunakan kat yang lain dah insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina waj'alna minas salihin waj'alna minas sabirin waj'alna minas sadiqin waj'alna ya Allah min warasati jannatin na'im bijudika wa karamika ya arhamar rahimin warzuqna wa istirna 'anil nas ya arhamar rahimin waqfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin.